Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga dewan sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia dengan daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya, Nafis, pada pagi yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan. Justeru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ia ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, yang kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk kita dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau, kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli pertama kita, Saudara Amar Amziadi, yang merupakan pensyarah Universiti Malaya. Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kedua kita, Segak Berbaju Sekolah, Saudara Ashri, yang merupakan seorang pensyarah pada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang juga saudara. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudara Zafran, yang juga merupakan seorang pensyarah tetapi dia daripada Universiti Putra Malaysia. Selamat datang juga buat saudara. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya pada panel pertama kita pada hari ini, apakah sebenarnya tentang konsep tanggungjawab dan disiplin? Baiklah, terima kasih Pengerusi yang cantik boleh berketinya membawa resolusi soalan. Terlebih dahulu, yang dihormati Barisan Tetamu Hormat, Kombinasi Intelektual Kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan sudah semestinya membawa pada persoalan yang berkait dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti yang ingin dicapai atau ditonjolkan. Ringkasnya, tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin. Di sekolah, disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka di sinilah terletaknya tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar, sama ada murid itu sendiri, guru disiplin, guru-guru, pihak pentadbiran maupun ibu bapa atau masyarakat umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan aspirasi negara. Amanah yang dipikul dengan baik adalah tunjang kepada kawalan sosial yang baik. Namun tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah satu perkara yang sangat negatif, iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah. Sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu bagi memperbaiki etika dan gaya hidup bertamadun Malaysia. Contohnya orang Jepun yang membangunkan negara mereka setelah menjadi padang ruko dan kini merupakan negara moden sesekali mata. Asasnya tidak lain dan bukan adalah tanggungjawab disiplin yang hebat. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama kita ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna dan tanpa tanggungjawab disiplin tidak akan dapat bentuk. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kedua kita, apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya latar belakang keluarga, suasana sekolah dan keadaan persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang ditetapkan. Saya berpendapat
Peranan semua pihak diperlukan dalam memastikan permasalahan ini dapat disiplinan terletak di bawah ibu bapa. Seharusnya, pihak ibu bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala di antara ibu bapa, para pelajar dengan pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ianya boleh menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. Hal ini signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh tentang masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu akan merasa bebas dan terbiar sehingga menyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian sebagai melawan guru, konten kelas, konten sekolah, membuli dan sebagainya. Yang mana hal ini akan menambah dan meningkatkan masalah kes disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru di sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dengan pelajar dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi bubur. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang, sudah terang lagi keseluruh bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh kita diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang ahli panel kita tadi menerangkan tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-asas pendisiplinan pelajar, saya ingin meminta pendapat panel ketiga kita tentang persoalan pendisiplinan pelajar sebenarnya terletak di bawah siapa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab masalah ini, umum sudah maklum, isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah sering dikatakan pada masa ini dah menjadi fokus media masa. Buktinya, pada 5 Ogos 2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh terlibat dalam kejadian menculik dan merogoh wanita berumur 30 tahun berulang kali secara bergila-gila telah disiarkan di buletin 130. Hari ini yang dramatis, Allah sekalian, dengarkan berita ini. Berguru kepala datang, dapat rusa berbelah kaki, bergerak kepala ajar, bagi bunga kembang tak jadi. Pantang 4 karat tadi membawa maksud menuntut ilmu ialah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga akhir hayat. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Ilmu diperoleh daripada berbagai sumber, antaranya melalui pembacaan, penelitian, pentakulan, belajar daripada pengalaman peserta. Yang paling utama menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru. Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru yang paling baik buat anak-anaknya. Seorang kakak atau abang boleh menjadi guru kepada adik-adiknya. Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerancetan dalam kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih pada tugas ingat mengingati, saling mencerna pemikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain serta mengada sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin, iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat Muslimat adalah baik kepada Allah SWT, dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah SWT. Sungguh intelektual pemikiran saudara panel ketiga. Memang tidak dapat dijangkal lagi semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, berserai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel yang pertama untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih kepada pengerusi atas soalan yang dibacakan. Pada pendapat saya,
Pihak yang menggalas accountability utama dalam mendisiplinkan pelajar adalah golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapa lah yang sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Di samping itu, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak-anak mereka sejak berada di dalam kandungan lagi. Di samping itu, ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, menunjukkan kepribadian yang mulia, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Justru ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak agar anak-anak tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia, insya-Allah. Begitu hebat kata-kata pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama. InsyaAllah. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang siapakah yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar. Terima kasih saudari pengurusi yang tidak kurang bicaranya. Pada pandangan saya, pihak yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar ialah pembimbing rakan sebaya PRS. Hal ini disebabkan dari sudut psikologi, peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pada peringkat inilah pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling diterima. Mereka lebih rela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu bapa, guru atau orang dewasa lain. Oleh itu, pendekatan logikal yang dalam menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja lain. Program pembimbing rakan sebaya PRS dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan disedia dengan teratur. Oleh itu, adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak, iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. InsyaAllah sekiranya ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam mengenai masalah disiplin pelajar di sekolah, InsyaAllah masalah disiplin ini akan dapat diatasi. Wallahualam. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, soalan terakhir untuk panel kita yang ketiga masih lagi berlegar dalam soalan yang sama, iaitu pihak manakah yang memegang tanggungjawab yang berat dalam mendisiplinkan atau memanusiakan insan pelajar di sekolah kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari pengurusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan berat. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, cuba kita renungi baris-baris hadis sebuah sahaja yang berbunyi, jika hari ini siapa sahaja perosak bangsa bermula dengan kegagalan guru kita, tuan mengasuh generasi muda. Saya yakin sahaja ini akan memberi hati seorang guru. Kalaupun tidak terpada luka, mungkin wujud juga sedikit rasa tersinggung maupun kecewa lantaran dikatakan gurulah menjadi punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah realitinya kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati, situasi kini jauh berbeza. Kalau dulu, ramai yang mengakui bahawa dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa. Namun kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak menjadi. Menyadari tentang keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan guru khasnya. Hubungan yang erat antara guru dan ibu bapa amat penting agar masalah disiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan membimbangkan semua pihak. Justru pihak yang paling menggalas beban berat untuk mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah adalah golongan ibu bapa, guru, pihak berwajib dan masyarakat. Dekad ini seharusnya melakukan anjakan paradigma dengan lebih berfikiran politis, menerima kelemahan anak-anak mereka dan bersangka baik dengan guru-guru di sekolah. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah masalah disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi bab kata kerana hanya dengan bekerjasama akan dapat melahirkan hasil yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya tekun mendengar kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barang. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum akhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masa, esok jangan dayuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta, dan kurang elok itu datang daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada pagi yang indah ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.